Baiklah, seperti yang dijanjikan, saya akan bersama dengan Encik Omar bin Abdul Aziz, sahabat kita daripada Oku, yang akan berkongsi dengan kita insyaAllah hari ini. Baiklah, Assalamualaikum Encik Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Jemal Ya, di Jemal. Sihat Encik Omar? Alhamdulillah. Okey Encik Omar, kita rasanya penerbit Nur Azri Muhammad kata ada program yang ingin dikongsikan dengan Salam FM. Boleh cerita sikit tentang program yang diaturkan oleh Encik Omar? Oh ya, saya ada menjalankan satu perniagaan. Jadi dalam seperti yang maknanya kalau pendengar di luar sana maklum bahawa korang upaya ni kadang-kadang masih ada lagi orang di luar sana yang dia tak faham kategori orang korang upaya ni. Ya. Ada orang Oku yang dia nampak mana sama tak boleh jalan. Ya, betul. Tetapi kekuatan mereka berbeza. Betul tu. Ada Oku yang dia mampu naik kereta sendiri, dia mampu turun kereta sendiri. Dia boleh uruskan kehidupan dia sendiri. Tapi ada Oku yang dia tak boleh langsung sampai dia boleh kata 90% ataupun 80% hidup dia mesti nak kena ada orang support. Ada orang tolong, betul. Jadi saya ni kebetulan rezeki Allah Ta'ala, Allah bagi satu perniagaan kedai apa semua kan. Jadi maknanya berkaitan dengan komputer lah. Berkaitan dengan komputer. Maknanya kalau sebelum ni maknanya saya bersama dengan anak pun orang Oku jugalah. Banyak menjalankan kerja-kerja luar macam pasang CCTV, networking apa semua kan. Cik Omar. Ya. Mana masa pengalaman mencuburi bidang komputer ni macam mana? Belajar satu peringkat ke peringkat ke, ataupun ada sekolah ke, kelas ke, ataupun bengkel? Itulah, di samping perniagaan tu memang saya buka kelas komputer. Kemudian mana di samping orang yang dia datang berbayar, di sana ada juga insan-insan lain yang sama seperti saya, anak-anak orang Oku apa semua, anak orang miskin kan. Anak ibu tunggal, anak ibu tinggal. Maka saya buka satu program ataupun kelas yang saya namakan kelas komputer warga kurang berkemampuan. Yang mana saya cari penaja, sponsor dermawan yang diorang derma, dan kita ajarlah anak-anak orang ni. Sebab mungkin kalau dia macam contoh ada seorang ibu tinggal tu, maknanya dia hanya kerja tukang sapu. Maknanya kalau kelas komputer ni bukan benda yang penting bagi hidup dia lah. Betul. Tetapi dengan adanya dermawan yang bermurah hati, yang sudi berkongsi kebahagiaan dengan mereka ni, diorang dapat belajar komputer dan diorang seronok. Jadi manfaat daripada tu, saya nak kembangkan saya punya projek perniagaan ni kepada, saya buat kursus tuition untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan lah. Maknanya program yang akan dianjurkan tu ialah program kelas tuition. Kelas tuition. Ya, bermultimedia lah. Maknanya dia ada slide sana apa semua kan. Maknanya dia ada menggunakan teknologi komputer jugalah sikit-sikit sebanyak. Di samping mana bimbingan guru supaya mereka ni maknanya sambil dia belajar di sekolah, dia dapat, kalau anak orang yang berada mungkin dapat kelas tuition, mana dia orang ni pun akan dapat merasa pendidikan lebih macam itulah. Untuk kejayaan mereka. Jadi dengan projek ni maknanya bila saya buat pusat tuition ni, saya dua selalunya di Jemal. Saya buat yang mana berbayar. Ada yang satunya saya akan buat maknanya untuk golongan-golongan yang mananya kurang berkemampuan pada saya. Mana program ni dah bermula ke masa ataupun program ni baru bermula. Baru bermula. Baru satu kelas dia berjalan kan. Dan bila program tuition untuk anak warga kurang berkemampuan ni kita jalankan berasaskan kepada derma yang diberikan pada kami. Jadi buat masa ni kita dapat collect 8 orang 8 orang sedangkan rupanya bila dia orang tahu ada tuition macam tu, dia datang merayu, dia mohon nak belajar jugalah, dia kata apa semua kan. Kalau saya bagi free semua, nanti apa pula saya nak bayar kedai ni apa semua kan. Betul. Jadi betul tu maknanya dia melalui salam insani malam ni saya buka peluang lah pada orang kawan-kawan, sahabat-sahabat, pendengar-pendengar, para dermawan yang dia
orang kata tabung dia pun dah tak cukup tempat dia nak letak duit dia dah lebih-lebih dia kan. Sangat bagi maknanya dia boleh menyumbang untuk dekat kelas tuition ni. Untuk kelas tuition ni kita akan ambil, maknanya di samping di sini di Jemal dia serampang dua mata lah, senang cerita dia serampang dua mata lah. Okey. Di samping dia bantu anak orang yang tidak berkemampuan di sana, maknanya dia tolong saya meniaga lah. Ya, betul. Lagi satu, dia ada satu lagi. Ya. Dapat bonus dekat akhirat. Ya. Betul. Selalunya benda-benda macam ni. Yalah, dengan derma, sebab derma ni benda yang Allah janjikan macam-macam kelebihan kan. Murah rezekinya. Memanglah kita bagi derma tu bukan tujuan kita nak ke pembahasan. Betul. Tapi dengan derma tu kadang Allah sembuhkan penyakit, apa semua macam-macam lah kan kelebihan dia. Sedekah lah, dengan istilah Islam dia sedekah lah. Jadi tempat ni tempat kelas tuition ni dilakukan di mana? Dibuat di mana? Dibuat di kedai saya lah, di PPR Laksmana Jalan Pil. Di Blok B di PPR Laksmana Jalan Pil. Maknanya kalau saya nak war-warkan kelas tu kepada warga kurang mampu di luar sana, kalau ada tajaan tu kita berani cakap lah kan. Yalah, betul lah. Tapi buat masa ni maknanya penduduk di PPR Laksmana dan Cochrane sendiri pun masih ada yang belum saya dapat masukkan dalam senarai untuk jadi pelajar di kelas komputer tersebut, kerana kita bergantung pada kewangan tu. Keadaan kewangan kan. Betul. Ya. Jadi macam 8 orang yang sedang belajar berbayar ni berapa ramai? Okey, yang berbayar oleh kerana ini flat di BKL. Selalunya flat di BKL ni dia bukan menjadi tempat tumpuan yang agak strategik bagi orang yang berada lah. Ya, betul. Dia akan cari lokasi yang lebih sesuai. Jadi untuk tuition berbayar ni kita hanya ambil yang eksklusif lah. Eksklusif ni macam ni, mana dia ada 2 anak, dia nak anak dia isteri saya dan guru-guru ni bimbing secara direct. Yang tu kita ambil lah. Dan yuran dia agak tinggi lah, tapi bukan dalam pada bilangan yang besar lah. Kita lebih menumpukan kepada pusat tuition untuk warga kurang mampu ni lah. Jadi macam sahabat-sahabat warga kurang mampu ni, waktu dia belajar waktu bila? Okey, selalunya dia akan start pukul 8. 8 pagi. Hingga pukul 10 suku. 8 pagi ke 8 malam? 8 malam. 8 malam. Ya, malam. Sebab tu kita hanya maknanya buat masa ini, kita hanya mana sasaran ni kita tumpu pada flat sekitaran sinilah. Sebab saya kebetulan saya duduk di PPR ni, Projek Perumahan Rakyat. Ya. Kan? Maknanya ramai di sana orang yang kurang mampu apa semua. Macam Encik Omar tahulah membaiki komputer semua tahulah. Memang membaiki komputer, pasang CCTV, networking apa semua tu memang apa yang bidang Encik Omar lah tu. Cumanya bila saya penyakit muscular dystrophy ni, dia ada dekat-dekat dia sampai ke satu tahap nanti dia kian lemah. Sampai ke satu tahap dia kian lemah. Jadi sekarang dia lemah. Kalau saya berubat di neurologi pun, neurologi dia dah tutup kes. Sebab dia dah letakkan dekat tu. Maknanya sekarang ni umur saya baru 45-46, saya dah banyak benda yang saya tak boleh buat lah kan. Sehingga kan kalau tak salah sebut di Salam FM ni, mana berak pun anak basuh dah sekarang kan. Mana kemampuan tu dia semakin menurun. Jadi kita sebagai saya dapat bantuan sebenarnya kan. Kalau nak harapkan hidup dengan duit bantuan dia selesai macam tu je lah. Yalah, betul. Cumanya sebab kita yang ada didikan agama ni, Nabi kata kalau dalam tangan kamu tu ada biji satu benih korma, kamu tahu besok nak kiamat, kamu tanam lagi je kan. Jadi maknanya di samping saya memberi bantuan, saya usahakan apa yang termampu lah. Jadi sebab sekarang ni mana saya nak buat kerja luar tu agak payah, agak susah. Jadi anak lah jadi saya banyakkan kerja-kerja yang maknanya indoor lah, ataupun kerja-kerja dalaman lah, macam mengajar. Di samping tu dekat kelas tu pun saya buat mengajar ngaji Quran pun saya buat di Jemal. Buat juga ya. Tapi bukan untuk biasalah, selalunya orang-orang yang veteran lah. Veteran namanya. Dia macam makcik-makcik apa semua kan, dia ada seorang makcik tu dia dah malu dia nak pergi mengaji kat luar apa semua, dia datang. Ya, betul. Saya pun fikir macam tempat saya agak terbuka sikit, maknanya tak ada fitnah apa semua, saya ajarlah ikut cara macam mana kaedah yang mudah supaya kurang-kurangnya dia dapat
Mananya kadang-kadang orang ni masa muda dia sibuk bekerja, dia korporat, dia banyak hal apa semua, dia wartawan apa semua, hingga dia lupa. Tapi bila di penghujung hidup dia rasa, alamak, aku ni nak kena tahu Quran kan. Kita ajarlah, kita bimbing dia sampai mana sekurang-kurangnya dia boleh baca sendiri. Ya, kadang-kadang masyarakat ni, kita cerita masyarakat, kadang-kadang dia nak seseorang tu, kadang dia tengok juga, rasa boleh tak aku ni. Sebab kalau dia jumpa ustaz, contoh kita ambil ustaz kan, dia mungkin malu. Dia nak orang yang selesa dengan dia. Betul-betul. Macam makcik, ada seorang makcik ni, dia mengaji ni sampai sekarang dia kata dia pergi ke masjid Maluri tu, ustaz tu garang sangat ustaz katanya. So garang kan? Dia kata garang sangat ustaz. Saya baru tergagau-gagau, dia pengking, saya terus lupa semua benda dia. Semua lupa. Sedangkan bila saya tengok dia tak dapat saya bimbing, saya sebut, saya suruh dia eja balik, walaupun mana dia mengeja melalui Al-Quran kan. Kalau senang katanya, saya ikut kaedah Ustaz Abu Bakar Idris ketika dia menganjurkan kelas pengajian di Masjid Negara lah. Mana dia mengeja walaupun surah Fatihah ke apa benda ke, mana macam tu, dengan cara macam tu baru-baru ni masa bulan puasa dia hantar SMS, Alhamdulillah Ustaz, makcik dah dapat ngaji walaupun terangkak-rangkak katanya. Itulah mungkin keselesaan benda yang saya rasa dengan melalui peluang di BKL bagi kedai ni, yang saya boleh, mana yang saya cari dana apa benda ni, saya nak bayar sewa, saya nak di samping gaji guru-guru yang mengajar, lepas duit api air macam itulah. Sebab apa, dalam doa pun kita minta rezeki yang cukup. Ya, betul tu. Kalau terlampau kaya pun, kalau ada orang yang dikaya tu kan, dia mampu handle membawa dia ke syurga, tak apa kan. Ya, betul lah. Tapi kalau macam kita ni, macam saya ni, kurang ilmu ni kan, kalau kaya sangat pun nanti dia bawa menjuru ke neraka pun jadi payah. Jadi saya mana-mana nak mencari sekadar benda yang mencukupkan. Jadi program yang Encik Omar nak anjurkan ni, nak mengajak lagi ke ataupun nak... Bukan, saya nak minta sponsor lah. Minta sponsor. Pada pendengar-pendengar Salam FM yang dermawan, yang baik hati, yang pemurah. Kalau kata didik zakat tu kan, saya bagi pada anak-anak orang Islam lah. Ya, macam-macam. Cara ni nak menghubungi ke ataupun... Okey. Boleh telefon saya di talian 012 555 555 0546. Ya. Ataupun kalau yang sudi dia nak masukkan dalam bank tu, dia boleh ambil nombor akaun ni lah. Okey. Akaun Maybank 164 164 017 121 521. Ya, ataupun siapa yang nak keterangan lanjut tu boleh add saya lah dekat Facebook tu, Omar Abdul Aziz kan. Omar Abdul Aziz. Sebab kadang-kadang dermawan ni dia nak tanya juga, dia ke mana duit ni, kau beli sport rim ke apa kan. Kalau dia nakkan perkembangan gambar apa benda semua, program sini jalan kan, mana dia add sana, selalunya saya akan upload benda-benda yang berlaku di sini lah. Maknanya kat Facebook boleh tengok macam mana perjalanan program. Lepas tu nak kepastian pula boleh telefon Cik Omar terus kan. Ya, di talian yang saya bagi tadi kan, bila-bila masa telefon SMS saya akan cuba ni lah. Jadi memang memerlukan dana untuk membantu anak-anak. Saya nampak itu je jalan yang mana-mana jalan yang ada lah. Seumpama sebuah, kata contohlah, kata Badan Baitul Mal, dia diwujudkan kerana adanya orang miskin di sana. Maka Baitul Mal bekerja untuk orang miskin. Maka saya juga, bukan saya minta untuk saya seorang-seorang je. Maknanya saya minta, mana di samping saya menjalankan pekerjaan, saya ajar anak-anak orang warga kurang mampu, anak-anak asnaf apa semua di sana. Di samping itu saya ambil sedikit daripada keuntungan apa yang ada tu. Untuk saya teruskan perniagaan dan kehidupan lah. Mudah-mudahan penerima apa semua saya mana diberkati diridai oleh Allah lah. Kalau kata, maaf kita cakap kalau kata Encik Omar pun di kalangan sahabat-sahabat Oko. Jadi apabila niat Encik Omar untuk membantu sahabat-sahabat yang kurang upaya dan juga Oko, mungkin kat situ boleh selip motivasi sikit kan. Encik Omar pun meniaga, maknanya boleh sahabat-sahabat kita mungkin tak tahu, kadang-kadang ni mungkin ada setengah tu dia mungkin tak gerak kaki, tangan dia boleh bergerak. Maknanya dalam bidang komputer ni sesuai sangatlah kan. Benar. Itulah, mungkin insyaAllah kalau rezeki dipermudahkan, dimurahkan rezeki. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Mungkin ada peluang lah insyaAllah.
Ya. Terima kasih banyak bagi laluan apa semua. Tak apa. Salam FM sama. Kalau Salam Insan ni penerbit kata kita pun bagi peluang sebab Cik Omar pun bukan senang nak dapat kan. Ya. Kalau inilah peluang dia. Kalau dapat pun mungkin ada cara lain, tapi ini salah satu cara yang sesuai. Ya, betul lah. Jadi mungkin ada kata-kata lain selain pada program yang dianjurkan. Kata-kata lain tu maknanya yang apa yang terdekat yang saya nampak. Ya. Dalam saya nak menjalankan saya nak renovate kedai untuk buat kelas komputer ni. Saya sebelum ni banyaklah maknanya buat kerja untuk dapatkan dana-dana daripada badan kerajaan apa semua kan. Tapi di sana saya nampak ada benda yang kadang-kadang orang keliru. Ya. Sebab tu saya dalam kepala saya merancang. Saya nak ajak Tuan Faizal melalui Oku Bangkit nanti. Kalau boleh kita adakan satu seminar penerangan bahawasanya Oku itu berbeza. Bukan kerana dia macam contoh, dia mengambil contoh Oku lain yang sihat. Macam saya kata tadi, dia boleh naik kereta, dia boleh angkat. Memang dia boleh pergi cari tender keluar. Okey, tapi bagi saya, yang nak naik kereta kena anak. Ya, betul. Kena dua orang anak. Seorang cuti kerja, seorang memang tolong saya. Dia cuti baru saya boleh sampai ke destinasi tujuan. Macam saya cakap tadi, Cik Omar. Ya, saya. Ada setengah tu kaki mungkin tak gerak, tapi tangan bergerak. Ada setengah tangan tak ada, tapi kaki dia berfungsi. Tapi setengah tu lekap satu badan, tapi dia ada kelemahan yang lain. Betul, saya faham. Jadi benda itulah yang kadang-kadang kita sebab saya bila persepsi menganggap bahawa bila Oku tu sama macam orang sempurna, dia orang yang ni boleh buat, kenapa Encik tak boleh buat, kenapa Encik nak buat benda macam ni pula. Ada tanya tu, jadi menyebabkan kita jadi lagi perlu banyak berfikir maknanya walaupun itu satu ujian, nak tak nak, maknanya tugas macam Tuan Faizal, Muhammad Yusof kan, kami sama-sama menggerakkan Oku Bangkit. Kalau dapat, macam dalam Akta Oku tu sendiri ada menyebut tentang hak kesamarataan. Hak kesamarataan tu bukan maknanya contoh DJ Mal. DJ Mal bagi saya RM10, engkau datang konti Salam FM sekarang. Sedangkan mana bagi pada orang cacat lain RM10, engkau datang DJ konti. Mungkin dia boleh sampai sebab dia boleh naik kereta, dia boleh angkat kursi roda dia boleh masuk dan dia boleh pergi. Ya, betul. Ada tangga, dia boleh panjat tangga untuk masuk sampai dalam konti Salam FM. Sedangkan saya tak boleh. Maknanya di sana, maknanya kalau itu antara orang cacat dengan orang cacat pun ada beza. Apatah lagi kalau kita nak bandingkan hak kesamarataan tu dengan orang normal. Jadi orang nampak bahawa apa dia nak lagi, ni dah dapat 10, kau dapat 10. Tak. Sama rata. Kalau ikut Akta Oku tu, maknanya sama rata tu orang ni 10, orang yang cacat ni dia perlu lebih kepada 10. Sebab kalau dia seorang buta, dia perlukan pembimbing dia. Ada orang buta dia tak boleh jalan dengan tongkat je. Dia kena ada orang, dia pegang bahu apa semua kan. Jadi kalau dia pergi seorang satu mulut. Kalau dia pergi dua orang dengan kawan dia dah kena ada dua mulut. Maknanya di sana, maknanya nilai 10 tadi mungkin jadi 15 pada orang buta tadi baru dipanggil kesamarataan. Tapi benda-benda macam ni kadang-kadang orang tak faham. Yelah. Kadang-kadang tu kalau katalah bukan nilai pada orang, mungkin dia punya kemudahan. Ya, betul. Kadang-kadang kemudahan bila tengok alamak macam mana nak sama rata. Kita nak naik ke dataran Merdeka contohnya. Tapi tak ada tempat nak naik, macam mana kan? Nak naik macam mana? Contohnya mana dia sikit kelengkapan sepatu tu. Itu benda yang mana dah sampai masa kita sepatutnya macam Salam FM ni memang saya respect lah Puan Lee ni. Bila dia buat, maknanya ada benda yang kita boleh gembar-gemburkan kepada masyarakat umum bahawasanya kehidupan orang Oku ni dia bukan saja-saja macam tu sebab tapi dia memerlukan kepada beberapa perkara tertentu. Yang menyebabkan akhirnya yang kata sama rata tu dia akan jadi sama. Macam saya kalau dengan orang di sini, dia orang boleh naik ke pentas ke dataran untuk dengar apa-apa majlis menteri datang ke apa ke. Bila ada tangga, saya kalau ada rem saya dapat naik. Mana itu baru sama rata. Bukan mana dah ada tangga orang yang boleh naik kau kena naik sama. Dia tak ada. Mana dia mesti berbeza lah. Ya, betul. Ada sudut ulasan dan benda ni perlukan penjelasan. Dan saya rasa sepatutnya radio-radio lain pun mengambil tempat apa yang dilakukan oleh Salam FM. Mungkin ada cara mereka yang tersendiri, tapi insya-Allah alhamdulillah lah. Salam FM mengambil langkah yang murni inilah.
perniagaan yang mulia. Besar rahmat untuk Salam FM. Apa ni? Jadi Encik Omar, maknanya kalau nak menghubungi Encik Omar boleh telefon ke 012-555-0546 untuk bertanya tentang program kelas untuk komputer warga kurang mampu ya. Ya, saya. Okey, dan kalau boleh tanya Encik Omar di talian untuk tahu nombor akaun ke saya nak wawarkan nombor akaun? Boleh, kalau wawarkan nombor akaun saya pun boleh, tak ada masalah. Kalau dia dah masuk tu, kemudian minta dia SMS lah, dia bagi tahu berapa jumlah dia masuk apa semua untuk saya asingkan duit tu untuk tujuan penggunaan kelas komputer tadilah. Mana tak kisahlah jumlah berapa sekalipun. Itu tak kisah. Kalau saya dah buat, macam contoh saya buat kursus komputer untuk warga kurang mampu, kadang-kadang dana tu tak cukup pun, bila orang tu datang kita ajar sampai habis. Mana di sana Allah bagi letak tanggungjawab ke bahu saya lah pula untuk orang kata infak tenaga ke apa benda ke, di mana saya pun nak juga bahagian untuk selepas hari kematian saya kan. Maknanya berapa tu, sebab tu saya kata mana yang tak muat tabung je. Lagi boleh tabung lah, mana yang ada rasa lebih-lebih tak muat tabung tu nak boleh sumbang, insya-Allah sumbang lah. Mama nak tanya, kalau katalah individu tu nak taja untuk seorang, kalau seorang kos dia berapa? Kalau seorang, mana satu kelas ada 120. Maknanya kalau kita kalikan sehingga ke bulan 11 ini, mana banyak tu lah. 10 untuk sebulan. 100. 100 untuk sebulan. Mana 11 bulan, mana 1,100 lah. 1,100. 1,100. Dan kita akan maknanya take note untuk seorang pelajar tu, dia dah selesai masalah lah. Maknanya Encik Omar bila tengok kalau katalah ada penambahan kat situ, boleh disusun perlahan-lahan, bergantung pada kewangan. Ya. Sebab sebelum ni saya DJ Mal, saya dah buat kursus komputer warga kurang mampu tu. Maknanya saya pengurusan tu nak kata kita ambil kita makan kosong tak. Kita takkan makan, mana melainkan bila saya rasa pun bila ada orang kata saya masuk 50, saya masuk ni, saya kira-kira kan cukup untuk seorang saya. Mana walaupun kadang-kadang tu tak cukup lagi apa saya ajar juga. Bila ada orang tanya ada tak kursus untuk anak saya ni cacat apa, boleh datang. Saya ajarlah, mana lebihan tu saya sendiri top up lah. Janji duit tu dapat saya gunakan bayar api, air, sewa kedai apa semua, dan saya dapat teruskan perniagaan ni sehingga ke hujung hayat saya. Kalau Allah kata janji satu hari nanti kau berjaya maju kan, berjayalah. Kalau tak berjaya, sungguhnya saya dapat berjaya menghidupkan perniagaan ni hingga ke hayat saya pun jadilah. Yalah, rezeki di tangan Allah. Kita hanya merancang dan juga mengatur program yang sedia ada. Ya, saya. Mungkin itu sajalah Encik Omar. Ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. InsyaAllah mungkin saya akan kongsi dengan sahabat-sahabat dan juga pendengar-pendengar yang lain. Ya. Terima kasih banyak. Semoga maju jaya apa yang Encik Omar lakukan. Alhamdulillah, saya ingat program ni akan berjaya lah, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi lah Encik Omar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi